Okay. So, kita cuba jawab. Okay. Hipparchus dari Nisia merupakan seorang ahli apa tadi? Astronomi. Ahli astronomi dan ahli matematik yang dikenali sebagai bapa? Trigonometri. Trigonometri. Atas sumbangannya dalam trigonometri lah. Okey, beliau menghasilkan satu sifar trigonometri dalam percubaannya untuk memahami apa? Nak fahamkan apa? Pergerakan bintang-bintang dan bulan. Okey, seterusnya digunakan juga oleh ahli geologi untuk apa? Digunakan apa? Ahli geologi guna apa? Graf fungsi. Graf fungsi dia banyak. Graf fungsi apa? Trigonometri. Fungsi trigonometri. Trigonometri. Untuk membantu mereka memahami pembentukan corak berkala kejadian apa ya? Gempa bumi. Gempa bumi dan? Gelombang ombak. Okey, bagus. So ini antara aplikasi lah. Nanti Kang, sebabnya ada je kita belajar, lepas tu korang kata belajar tapi habis SPM tak guna pun. Sebab mungkin korang tak guna tapi ada orang lain yang menggunakan konsep-konsep yang kita belajar tu. Okey, so kita akan mulakan dengan bulatan unit. Kita dah belajar berkaitan dengan bulatan. Okey, bulatan adalah satu pergerakan yang daripada satu titik asalan dia tu tetap je bergerak kan. Yang tu korang belajar dalam tingkatan 3, locus, betul tak? So bulatan unit ialah bulatan yang jejari dia ada satu unit dan dia berpusat pada asalan. Seperti dalam gambar yang saya tunjuk ni lah. Jadi kalau dibahagikan kepada 4 bahagian yang sama rata, kita akan ada 4 sukuan. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Yang mana kalau titik P tu bergerak sepanjang lilitan bulatan unit tu dalam keadaan lawan arah jam daripada paksi X dia bergerak. Okey, kejap. Daripada sini. Ini besarnya. Okey, daripada sini dia bergerak lawan arah jam. Dia akan membentuk satu putaran yang lengkap. Okey. Jadi kalau dia lawan arah jam, pergerakannya lawan arah jam. Bila pergerakannya lawan arah jam, bila kita bahagikan 4 kan, kita akan dapati yang ini adalah sukuan 1, ini adalah sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Jadi dalam bulatan unit, bila kita bahagikan kepada 4 bahagian, kita akan ada 4 sukuan dan untuk menentukan dia punya nilai-nilai sudutnya, kita kena ingat dia bergerak daripada, dia tak saya padam. Dia bergerak daripada sini 0 darjah lawan arah jam. Gerak sampai ke sini. Maksudnya daripada 0 hingga 90 darjah dia berada pada sukuan 1. Dan kalau diteruskan perjalanan dia daripada 90, dia gerak 91 sehinggalah sini dia berada pada sukuan 2. Manakala diteruskan perjalanan dia sehinggalah ke 270 sini, dia berada pada sukuan 3. Dan continue sehingga ke sini, ke asalan dia adalah sukuan yang ke-4.
Kenapa saya perkenalkan dulu yang ini? Sebabnya kejap lagi kita nak belajar berkaitan dengan sudut rujukan sepadan. Okey. Sudut rujukan sepadan tu dia rujuk kepada sudut sukuan 2, 3 dan 4 tu terhadap sukuan yang pertama lah, nilainya sama. Okey. So yang ini. Sudut rujukan sepadan alfa kan, yang ni simbol alfa kan. Sentiasa kurang daripada 0 darjah ya. Maksudnya sudut tirus dalam sukuan 1. Itu sudut rujukan sepadan dia. Sudut dalam sukuan 2, 3 dengan 4 ni dia ada nilai yang sama dengan sudut rujukan sepadan. Jadi macam mana kita nak tentukan, ini adalah dia punya dia apa, secara umumnya lah. Kalau sukuan 1 nilai alfa tu, nilai sudut rujukan sepadan dia sama dengan theta tu sendirilah sebab dia berada pada sukuan 1. Tapi kalau sukuan 2, sukuan 2, nilai sudut tu kan saya kata daripada sini dia bergerak masuk ke sukuan 2. So ini adalah nilai dalam sukuan 2. Tapi nilai sudut sepadan dia kita kena ambil yang ini, yang sama dengan sebelah. Dia kalau kita pusingkan dia sama dengan sinilah. Okey. Jadi macam nak cari nilai alfa dia tu, 180 tolak dengan nilai dia tadilah. Kemudian kalau sukuan 3, theta tolak 180. Kalau sukuan 4, 360 tolak theta. Ada lagi ke? Okay, ni nanti tulis lah you. Okay. So, tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut yang berikut. Okay, ada 3 perkara. Kita mulakan dengan yang pertama, 138 darjah. Jadi dalam bulatan unit kita ada 4 sukuan. Sukuan 1, sukuan 2, 3 dan 4. Kalau 138 darjah, maksudnya dia melebihi 90 darjah kan, tapi kurang daripada 180. Maksudnya dekat sini nilai sudutnya adalah 138 darjah. Jadi dia berada pada sukuan berapa ni? Sukuan berapa 138 darjah ni? 2. Okey, sukuan 2. Jadi kita nak cari dia punya nilai sudut sepadannya sama dengan berapa? Nilai di sudut sepadan, sudut rujukan sepadan dia tu adalah yang kat sini. Alfa ni. Okey, jadi 180 tolak 138, 40. 2 darjah. Okey. Korang ada kalkulator tak? Ada. Okey. Sekarang cuba tekankan saya. Jangan tekan saya. Cuba cari nilai bagi sin 138 darjah. Dapat apa nilai dia? Tekan sin. Tak dapat? 0.66 ke cikgu?
Dia ada nilai yang banyak kan? Banyak tak? Banyak. 0.669. Kalau dulu kita orang ada buku sifir trigonometri tu, kena tengok. Kalau tanya sekarang saya pun dah lupa dah macam mana nak gunakan dia. Jadi sekarang ni korang dah mudah lah, kita hanya perlu tekan kalkulator. Jadi nilai dia banyak. Boleh beri dalam bentuk 3 tempat perpuluhan ataupun 4, tapi jangan 2 lah. Okay, 3 atau 4 kira okey. Okey, sekarang cuba tekan pula sin 42 darjah. Sama cikgu. 0.6691. Jadi itu antara kegunaan yang kita akan gunakan konsep sudut rujukan sepadan ni. Kadang-kadang dia dah bagi nilai yang ini, kemudian disuruh kita tentukan sudut dia. Yang tu kita akan belajar seterusnya lepas ni lah. Okay, ini untuk pengenalan saja. Jadi nilai dia ni sama. Sebab tu dia panggil sudut rujukan sepadan. Okay, yang seterusnya 237. Dia dah lebih daripada 180. Saya dah pusing. Dia dah lebih. Jadi dia berada pada sukuan 3. Okey, bagus. Sukuan 3. So tulis sukuan 3. Nampak tak benda merah? Okey. Bukalah. Okey, kemudian kita nak cari dia punya sudut rujukan sepadan dia. Sudut rujukan sepadan kalau kita tengok dia lebih daripada 180 kan. So nilai theta tu kena tolak 180 darjah. Maksudnya 237 ni tolak dengan 180 darjah. Baru kita akan dapat dia punya nilai sudut rujukan sepadan dia lah. Okay, 237 minus 180. 180. So dapat berapa? 57 darjah. Jadi nilai sudut rujukan sepadan ni, nilainya kurang daripada 90. Maksudnya dia berada antara 0 hingga 90. Dia takkan ngam-ngam 90 lah. Okay. Next, 332. Berada pada sukuan mana? 4. Okay, sukuan 4. Jadi saya suka lukis macam ni. Okay, maksudnya yang ni 332 darjah. Kita nak cari alfa dia ni. Jadi kita nak cari dia punya sudut rujukan sepadan dia. Sama dengan 332 tolak berapa ni? $360. Oh, saya terbalik. Okey, so ini 360 darjah tolak dengan 332 darjah. Jadi kita dapat berapa? 28. Betul tak? Betul. Okey, dapat 28 darjah. So begitulah caranya untuk kita nak tentukan sukuan dengan sudut rujukan sepadan. Okey. Simple je kan? Ini kalau boleh buat dengan baik, dengan jayanya, latihan buat sendirilah ya. Sebabnya korang, jadi simple je. Ini TP1, TP2. Kalau ada masalah, macam dah lupa lah cikgu macam mana nak tentukan, WhatsApp je saya. Okey, yang seterusnya. Yang ni. Kita nak nyatakan hubungan fungsi trigonometri berikut dengan sudut rujukan sepadan. Macam tadi itulah kita nak cari dia punya nilai yang setara. Maksudnya kalau sin 167 bersamaan dengan apa? Cara dia macam tadilah. Okey. Maksudnya sama juga dengan 167 ni tadi berada pada sukuan berapa tadi? Sukuan
2. Jadi kita nak cari dia punya sudut rujukan sepadannya 180 darjah tolak dengan 167. So kita dapat apa nilai sin dia ni yang setara dengan dia? 13. Kan? Betul, 13. Kalau tak yakin, macam salah je cikgu. Double klik tekan menggunakan kalkulator. Cikgu kena tolak awal-awal ke cikgu? Kalau tak tolak awal, nak tolak bila? Oh, Sebenarnya apa soalan awak tadi? Nak tolak awal macam mana? Kenapa tolak dalam kurungan tu? Sebab macam tadi jugalah kita nak cari dia punya sudut rujukan sepadan dia. Kalau tak pun korang boleh je buat macam tadi. 67. Yang ni 167. So yang ni apa nilai dia ni? Alfa dia ni. Balance dia 13 darjah. So sin 13 darjah. Tapi ibu teks bukan macam ni yo. Bukan ke? Betul lah tu. Betul. Cumanya dia tak ada guna yang theta. Saya tak tunjuklah theta tu. Okey, sebab saya dah terskip satu perkara kat situ. Okey, dalam bulatan unit tu juga, dia kan ada 4 kan? Mana saya nak conteng ada sini. Okey. Okey, dalam bulatan unit ni, kan saya kata tadi dia pusingan dia lawan arah jam kan daripada 0 darjah hingga 360. Jadi dalam 4 sukuan ni dia punya nilai-nilai sin, cos dengan tangent tu dia ada special dia. Kalau kat sukuan 1 semua positif. Sin positif, cos pun positif, tangent pun positif. Maksudnya nilai dia tu, nilai sudut dia tu kalau kita tekan kalkulator semua nilainya positif. Manakala kalau sukuan yang kedua hanya sin saja yang positif. Yang lain semua akan dapat nilai negatif. Kalau yang sukuan 3 hanya apa? Sin dia akan dapat negatif, cos juga negatif, hanya tangent sahaja yang positif. Kalau sukuan 4, hanya cos sahaja yang positif. Jadi, kita ada 4 kan? Jadi kat sini S, T, K. Semua sin, tangent, cos. S, T, K. Kalau English, all sin, tangent, cos. Carilah akronim-akronim yang sesuai untuk nak tentukan nilai dia ni. Positif ataupun negatif. Soalan lebih kurang macam soalan dalam buku teks juga sebenarnya. Saya tukar nombor je. Okey. Seterusnya kita nak masuk pada cos 230 tadi. Kalau buku teks 258. Saya tukar 230. So 230 berada pada sukuan 3. Jadi dia punya sudut rujukan sepadan dia tu yang kita belajar yang tadi tu lah. Okey. Dan kita tahu kalau kita bahagikan pada 4 tadi sini S, T, K, nilai cos dia akan jadi negatif. Negatif
cos 230 darjah tolak dengan 180 darjah. So kita akan dapat nilai dia lah. Berapa ni 50. Okay, lepas tu kita pun kira. Maksudnya nilai dia yang setara tu cos 230 darjah sama juga dengan negatif cos 50 darjah. Maksudnya nilai dia macam tu, nak cari nilai yang sama. Okey tak korang? Ke tak apa jelas? Okey. Okey, cuba buat yang ni pula, tangent. So macam tadi S T K. Jadi tangent 327 berada pada sukuan 4. Sing. Jadi kalau kita tengok dia berada pada sukuan 4, nilai tangent sepatutnya akan jadi apa? Negatif. Negatif. Jadi kita nak cari dia punya sudut sepadan dia. 360 darjah tolak 327. Jadi dapat apa 33. Maksudnya tangent 327 darjah sama juga dengan nilai negatif tangent 33. Itulah yang, jadi tadi kita dah belajar bulatan unit, kita berkenalan dengan dia punya sukuan-sukuan, sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Kemudian kita cari macam mana nak cari sudut rujukan sepadan, kan? Lepas tu kita cari dia punya apa tu namanya ni? Kita panggil apa? Hubungan dia lah. Apa hubungan dia dengan sudut rujukan sepadan itu? Kenapa kita belajar pasal sudut rujukan sepadan tadi? Okey. Ada soalan sampai sini? Ini dalam buku teks muka surat 177. So kita nak teruskan dengan yang seterusnya. Dalam buku teks korang ada satu, dia buat dalam bentuk graf. Saya rasa saya ada simpan, sekejap saya cari. Okay, yang ini. Ini adalah satu bulatan unit yang dilukis pada kertas graf. Okay, kalau kita tengok dia punya jejari dia. Jejari dia 1 unit. 1 unit. Kalau kat sini pun jejarinya adalah 1 unit. Okay. Jadi, waktu tingkatan 3 juga korang dah belajar berkaitan dengan trigonometri. Segitiga bersudut tegak kan? So, katakan sini theta. Sini, sisi sini, sisi opposite dia. Yang sini adjacent. Yang sini adalah hipotenus. Hipotenus adalah sisi segitiga bersudut tegak yang paling panjang. Itu adalah hipotenus. Ciri hipotenus yang kedua, dia bertentangan dengan 90 degree. 90 darjah. Bertentangan dengan 90 darjah. Itu adalah ciri hipotenus dalam satu segitiga bersudut tegak. Kemudian, korang belajar berkaitan dengan sin. Sin theta. Macam mana nak cari nilai sin theta? Ingat lagi tak? O per H. So ada yang jenis menghafal so ka toa. Ada yang hafal macam ni kan?
ada yang hafal cara lain. Macam-macam cara lah. So kalau sin sama dengan O per H. Cos A per H. A per H. Tangent tan O per A. So ini adalah macam sesi ulang kaji jugalah. Apa kaitan dia dengan bulatan unit? Sebabnya dalam bulatan unit ni ada beberapa perkara yang kita akan tahu nilai dia tu kita boleh dapat daripada graf tu tanpa perlu tekan calculator. Cerita dia lah. Tapi kena tekan juga nanti pun sebenarnya. Okey. Contoh yang pertama. Cuma saya nak bagi ya. Sebab saya pun tak pandai nak tekan kat sini. Oh. Saya tak snap. Okey. Contoh lah Katakan dekat titik B. Okey. Titik B. Nampak tak? Okey. Theta dia sini. Ni jejari. Jejari dia tadi berapa unit? 1 unit. Kalau kita sambung ke sini. Dan sini. Tinggi dia berapa? 0. Tahu tak macam nak baca daripada graf? So kita tengok jarak dia tu 0.2 kan? 0.2 kotak kecil antara 1 cm tu ada 5. Kalau kita bahagikan 0.2 tu dengan 5. Satu kotak tu nilainya 0.04. So titik B tu dia berada pada 3. 1, 2, 3. Tambah 0.8. So nilai kat B ni 0.92. Jadi kalau kita cari yang ini pula nilai dia adalah 0.4 lah. Jadi ya. Tu graf satu kotak kecil bukan 0.02 meh. 0.02 tak jadi 0.02 sebab dia punya kalau kita ambil yang 2 cm kan, maksudnya 2 cm tu yang ni daripada sini ke sini, tengok dia punya jarak dia 0.4. So kalau 0.4 kita bahagikan dengan 10 kotak kecil, jadi kita akan dapat nilai dia tu setiap satu kotak tu 0.04. Macam tu ya. Jadi cara ni boleh juga guna untuk bila kita nak plot pada graf lah. Okay. So kat sini kita nak explore sikit. Daripada yang kita belajar tadi ni, yang kita dah belajar waktu tingkatan 3 dulu tu, kita nak cari sin theta bagi B, titik B. Kita tahu O per A. So, sudut dia kat theta sini, O sini, A bawah, H. Jadi kalau kita cari dia punya sin bagi titik B, sin theta bagi B, O dia 0.92 per 1. So sama dengan 0.92. Kalau kita cari cos dia
A per H. A dia 0.4 per 1. So sama dengan 0.4. Kalau kita cari dia punya tan, O per A 0.92 per dengan 0.4. Yang ini nanti akan cari nilai dia dalam bentuk termudah dia apa. Okey, kalau kita tengok nilai sin kat situ bersamaan dengan apa? Koordinat titik Y. Sin theta sama dengan koordinat Y. Cos koordinat X. Tangent negatif. Tangent koordinat Y per dengan koordinat X. Okay, ini adalah dia punya secara umumnya lah. Okay, saya lupa pula nak masukkan. Okay. Setakat ini semua okey tak? Sebelum saya meneruskan perjalanan lagi. Okey. So, besarlah kot. Besarkan lagi ke? Okay, berdasarkan bulatan unit ni yang tadi kita belajar tadi, kita nak tentukan nilai sin, cos dengan tangent dia. Okay. Jadi tadi, sin sama juga dengan nilai koordinat. Tu yang jadi tiba-tiba kalau saya dulu pun saya tak hafal tau. Jadi saya akan buat macam ni. So yang ini tinggi dia ni adalah 0.866. Dia jari dia 1. Sini negatif 0.5. Okay. Jadi nilai sin sama juga dengan koordinat Y. So, okay. 0.866. Cos negatif 0.5. Tangent negatif 0.866. 0.866 bahagian negatif 0.5. Ini kita kalau tekan kalkulator. 0.8666 bagi dengan negatif 0.5. Dapat negatif 1.732. Faham tak yang ni? Okay, cuba korang buat untuk yang nombor 2. Apakah nilai sin dia? Boleh type type di ruang chat. Sin dia apa sin?
Amirul, apa nilai sin theta dia ni untuk soalan nombor 2? Ke tak nampak saya besarkan? Tasha? Cikgu, Ya? negatif 0.90 kan? Ya, betul. So, kita ambil koordinat Y dia. So, negatif 0.90. Okay. Next. Cosnya Negatif 0.42. negatif 0.42. Okey, yang seterusnya nilai tangent dia 2.142. Per dengan 0.42 tu. so dapat positif. 2.142. Okey, ni tangent kan? Macam kita belajar tadi S T Cikgu cakap lain tulis lain. Apa cikgu berangan ni? S T K. So dekat sukuan ketiga hanya tangent saja yang positif. So tangent dia positif tak? Positif. Yang lain semua negatif kan? Jadi 3 perkara yang kita belajar tadi. Mula-mula kita belajar berkaitan dengan bulatan unit tu apa, ada 4 sukuan. Kemudian kita belajar sudut rujukan sepadan. Kemudian kita belajar hubungan dia dengan trigonometri, sin, cos dan tangent. Dan yang terakhir kita cari nilai dia ni berdasarkan bulatan unit. Kalau dia dah bagi nilai ni lah, kita gunakan sin, theta, cos dengan tangent. Yang ini dia tak bagi dalam senarai formula tau. So katalah kalau lupa, jadi bolehlah gunakan yang kita belajar waktu tingkatan 3 tu. Yang ini Sohka Toa tu. Naikkanlah dia punya segitiga. Segitiga je ni. Nak tengok apa nilai dia. Kalau lupa kan. So, begitulah caranya. Okey. Kita try satu lagi. Untuk yang sukuan 4 pula. Apa nilai sin dia? Negatif 0.41. Negatif 0.41. Cos? Minus 1. 91. Dan akhir sekali tangent dia. Bahagi dengan 0.91. So kita akan dapat nilai dia. Apakah nilai dia? Negatif 0.41 bahagi dengan 0.91. Negatif 0.450. Dia 4505 kan? So kita round off. Kita akan jadi 45 1. Hati-hati bila kita nak bundarkan tu. Kita kena tengok nombor yang kita nak stop tu. Nombor sebelah kanan dia tu lebih 5 ataupun kurang daripada 5. Kalau 5 ke atas kita kena tambah 1. Ini yang selalu berlaku. Kadang-kadang tu ramai yang hilang markah sebab bila dia buat pengiraan dia bundarkan tu jadi salah. Jadi sebab tu kalau macam cari luas ataupun isi padu pepejal geometri ke bulatan ke, kalau boleh bagi jawapan dalam bentuk pecahan, bagi dalam bentuk pecahan. Kalau bagi dalam bentuk perpuluhan, takut salah bundarkan, jawapan akan minus 1 markah. Rugilah kan sebab kita tahu, cuma kita salah bundar je. Okey, itu semua yang kita belajar ini. Nanti korang akan buat praktis latihkan diri 6.1a. Buat sendirilah. Mana yang tak faham boleh tanya cikgu. Sebabnya cikgu tak boleh nak fokus satu-satu. Cikgu tahu korang semua kerja banyak. Sebab tu cikgu suka korang join kelas online je. Dan tak adalah cikgu paksa kata pukul 9.30 wajib siap. Tak ada pun yang hantar pun selalunya tu kan. Okay.
Yang seterusnya, boleh kita teruskan? Boleh. Okey, seterusnya kita nak menentukan nilai sinus, kosinus dengan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dengan 4. Maksudnya, kejap ya. Nak tulis kena guna warna hitam. Okey, soalan dia. Ni ada dalam buku teks korang Contoh 4 muka surat 179. So, kita nak tentukan nilai bagi setiap yang berikut. Jangan risau, nanti nota ni saya akan bagi lagi sekali untuk korang salin. Berdasarkan sudut, rujukan, sepadan masing-masing. Okay. So, katakan yang pertama soalannya adalah sin 104 darjah. Jadi, kita nak kaitkan dengan kita dah belajar hari ni. Nilai sin. SSTK. Sin 104 berada pada sukuan 2. Jadi nilainya akan jadi positif. Positif apa? Sudut sepadan dia. 180 darjah tolak 104. So dapat apa? 76 darjah. Tekan kalkulator. Sin 76 dapat apa? Kosong 0.970 3. Kita try yang lain. Cos 207.9 darjah. Macam tadi. SSTK 207 dia berada pada sukuan 3. So nilainya kalau sudut sepadan dia jadi negatif cos 207.9 tolak 180 darjah. Jadi berapa Dapat berapa tolak? 27.9. Ha? 27.9. 27 27.9. Kejap. Apa bracket dia punya? 27.9 darjah. Jadi kalau kita tekan kalkulator, kita mesti tekan cos 27.9 kan? So kita dapat positif jawapannya, tapi kita tahu nilai dia untuk cos sukuan 3 ni dia akan negatif. So negatif 0.884 ataupun 0.8838. Ikutlah 3 tempat perpuluhan ataupun 4 tempat perpuluhan. Saya asyik tunjuk yang point je. Kalau kita tekan yang berkaitan dengan minit, bagaimana yang tekan berkaitan dengan minit? Sebagai contoh, saya nak mencari nilai tan. Tangent 215 darjah, 42 minit. So macam tadi.
215 berada pada sukuan 3. So tangent dia positif. 215 darjah 42 minit tolak dengan 180 darjah. Cuba tekan kalkulator. Macam nak tekan kalkulator? Tahu tak siapa yang tak tahu macam mana nak tekan kalkulator bila dia berkaitan dengan ada simbol minit. Yang macam koma tu kita baca dia minit tau. Maksudnya 215 darjah 42 minit. Tu cara baca dia lah. $35 darjah 42 minit. Okay, bagus. Ada tak yang tak tahu macam mana dapat? Jadi kalau kita tekan nilai tangent dia dapat apa ya? (0.719). Okay, kalau dia bagi soalan macam ni kan, soalan ni dia kata tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Biarpun kalau kita apa susah cikgu tekan je dah kalkulator. Ya. Tapi kalaulah dia tanya dalam soalan kertas 2, tak ada jalan kerja, tiba-tiba ada jawapannya bawah. Okey, dengar saya ingatkan. Kadang-kadang lah kalau ikutkan yang sebelum-sebelum ni pun, tanpa jalan kerja, biarpun jawapan betul, kadang-kadang markah akan jadi kosong. Tidak diterima. Sebab kemahiran untuk mengira tu korang tak tunjukkan. Sebab tu calculation kena tunjuk. Kena showkan calculation awak. Supaya awak takkan kehilangan markah. Okay, kita tahu awak pandai, awak faham. Ada yang hafal, bagus yang hafal. Tapi kadang-kadang calculation kena tunjuk. Biarpun sedikit-sedikit di mana-mana kertas soalan korang. Okey. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita buka buku teks muka surat. Kita sampai buku berapa 8.50 kan cikgu? Oh, 8.50. Kejap lagi korang dah ada kelas lain. Okey, ni dah tangent. Okey, satu soalan. Try buat. Okey. Sin 341.7 darjah. Okey, dah dapat jawapan, sila tekan di ruang chat. Semua kita ada 35 orang. Apa nilai dia? Apa nilai berdasarkan sudut rujukan sepadan dia? Okay, sambil-sambil tu boleh isi kehadiran Kita ada hari ni alhamdulillah ramai. Okay, so nak cari sin macam tadilah. Saya bukan seorang yang pandai sangat matematik. Saya akan tulis macam ni juga. Jadi first kali kita tentukan 341 berada pada sukuan 4. Kalau kita tengok SSTK. So sin kat situ akan jadi negatif. Sin. Nak cari dia punya alfa 360 tolak 31.7.
Okay. Umi terus bagi jawapan. So dapat apa ni? Negatif sign apa ni? 18.3. 18.3 darjah. Dan kita akan dapat jawapannya negatif 0.314. Ni step by step dia bagaimana nak selesaikan soalan ini. Okay, ada yang tak faham ke lagi bagaimana nak menyelesaikan? Okay, boleh isi kehadiran. Dekat kehadiran tu saya boleh nampak jugalah berapa ramai yang faham, berapa ramai yang blur-blur lagi. Ya saya. Yang minit tadi tu, yang darjah dengan minit tu macam nak tekan? Itu yang saya nak tanya tu. Ada yang tak tahu tak? Okay, sekarang cuba angkat tangan. Berapa ramai yang tak tahu bagaimana nak tekan yang berkaitan dengan minit tu? Okay. Tak apa, angkat je. Baru 3 orang. Mesti 3 orang ni je ke yang tahu, yang tak tahu? Okay. So cara nak tekan dia, kejap saya offkan dulu saya punya ni. Okay. So kita try yang soalan tadi. Apa soalan tadi? Cikgu dah lost soalan tadi. Oh, 215 darjah 42 minit. Jadi cara dia, kita tekan 215, simbol ni. Nampak tak simbol ni? Kita tekan tu. Okay, ni 215 darjah. Kalau 42 minit, kita tekan lagi sekali. Macam tu. So ni 215 darjah 42 minit. Kita nak minus dengan 180 darjah. Sebab tadi sukuan 2 kan. So sukuan 2 theta tolak 180. Jadi kita dapat yang ni. Cara baca dia 35 darjah 42 minit. Jadi kalau nak cari nilai tangent dia tadi, tekan je tangent, answer. Kita dapat 0.7185 bla 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 bla. Kita round off kepada 3 ataupun 4 titik perpuluhan 0.7185 jadi 719. Okay? Faham tak macam mana nak tekan sekarang? Okay, jelas ya? Terima kasih sebab join kelas hari ini. Saya sangat-sangat hargai. Biarpun semuanya tak tunjuk muka, saya hanya nampak muka kartun, ada Shinchan, ada Rabbit, apa benda semua kartun anime ni semua ada ni, ya Allah hai. Ada macam-macam lah cerita yang saya pun tak tahu cerita apa yang korang tengok ni. Okay? Okay, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih cikgu. 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 Cikgu. Sama-sama.